Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sambung sedikit lagi dalam beberapa minit sebelum kita tamat pukul 4.30 insya-Allah. Baik, kita masih bicarakan perkara yang membatalkan wuduk. Al-thalithu iaitu bersentuh kulit, termasuk gusi sudah kita sebut tadi ya. Jika salah seorang daripada keduanya, lelaki dengan perempuan, telah meninggal dunia, yang batal adalah yang masih hidup. Sebab itu kalau yang dah meninggal tu katalah lelaki. Kemudian ada orang perempuan yang cium dia, maka yang lelaki tadi tak batal dah wuduknya sebab dia dah meninggal. Yang batal adalah yang masih hidup. Tidak batal jika menyentuh anak kecil atau kanak-kanak, sama ada lelaki dan perempuan yang belum sampai had syahwat. Dia tak ada lagi nafsu syahwat menurut qaul yang rajih. Jadi kita bersalam dengan anak-anak perempuan ataupun yang perempuan salam dengan anak-anak lelaki tak mengapa. Faedah. Kenapa bersentuh dengan mahram sama ada berlapik atau tidak membatalkan wuduk? Kenapa? Mahram ni yang tak boleh dikahwini. Adik, kakak, ya. Apalagi mak saudara gitu ya. Kerana mahram bukanlah madhinnah asyahwat. Madhinnatus syahwat, tempat yang boleh mendatangkan syahwat. Mahram sama adik-beradik takkanlah timbul syahwat ya. Mak ataupun nenek sendiri tak. Jadi benda tu dari segi akal fikiran biasa tidak mungkin bersyahwat bila tengok adik perempuan atau kakak perempuan. Begitu juga yang perempuan tengok adik lelaki, abang, tak ya. Itu bukan madhinnatus syahwah. 8 perbezaan antara memegang dan menyentuh. Memegang, ini macam ni memegang ni. Ni. Kalau menyentuh, ini menyentuh ya. Pegang dengan tapak tangan ini atau perut jari. Cara tadi ingat dua ya. Satu yang tersentuh antara inilah dia perut tapak tangan. Yang kedua, tangan kita letak ini dan kita letak capkan di dinding. Adakah yang nampak tu? Itu namanya perut tapak tangan. Ini yang perbahasan ni. Kalau menyentuh, terpulang. Menyentuh tu boleh, macam mana pun menyentuh. Baik, batal orang yang memegang, tidak batal yang dipegang. Orang yang memegang batal, yang memegang tu batal, yang tidak batal orang yang memegang, masun tidak batal orang yang dipegang. Satu. Tapi kalau sentuh dengan kulit, mana-mana kulit. Ni belakang ni kulit, ini kulit, ini kulit, ini kulit. Mana-mana saja yang kulit. Batal orang yang menyentuh dan batal orang yang disentuh. Baik. Yang kedua, tidak ada perbezaan antara lelaki dengan perempuan. Ini ada perbezaan, iaitu berlaku antara lelaki dengan perempuan. Baik. Yang pegang ini lebih kepada hukum pada kemaluan. Yang sebelah kiri ni, yang warna kuning tu, lebih pada kemaluan. Kalau yang sebelah putih tu, sentuh, kita senanglah sebut sentuh dengan pegang. Pegang ni, dia lebih pada memegang benda tu, angry bird tu. Kalau sentuh tu, sentuh mana-mana pun. Sebab itu, batal orang yang memegang, tidak batal orang yang dipegang. Yang dipegang bendanya tu. Maaf, angry bird dia tadi tu. Kalau sentuh, batal orang yang menyentuh dan orang yang kena sentuh pun batal juga. Sentuh. Kalau yang sebelah kiri ni dia lebih angry bird. Yang kedua, tidak ada perbezaan antara lelaki dengan perempuan. Maaf, ya, yang perempuan tu ada juga benda tu. Cara perempuannya lah. Yang lelaki ada cara lelakinya, sama je. Baik. Tidak ada beza, iaitu berlaku antara lelaki dengan perempuan. Lelaki sentuh perempuan, perempuan sentuh lelaki, ada bezanya tu ya. Boleh terjadi walaupun kepada diri sendiri seperti memegang kemaluan sendiri, batal juga. Sebab itu bila kita mandi wajib tadi tu,
Sunat kita berwuduk dulu, tapi dengan syarat tengah kita mandi wajib janganlah menyentuh Angry Bird. Menyentuh dengan tangan sendiri batal, dengan belakang tak batal, ya. Baik. Kalau yang sebelah sentuh ni bukan melibatkan kemaluan, tidak, ya. Mesti ada dua orang atau orang lain. Kalau menyentuh diri sendiri tak batal, menyentuh orang yang kedua tu yang batal. Itu pun kalau tak berlapik, ya. Dan kalau berbeza jenis lelaki dengan perempuan, ya. Tidak batal kecuali dengan perut tapak tangan, Angry Bird tadi tu. Maaf, ya, ini Angry Bird tadi tu terpegang begini, tersentuh, tidak batal. Batal sebab dia dalam perut tapak tangan. Baik. Batal asalkan bersentuh kulit tanpa berlapik. Batal juga. Ya, di macam ni batal, ini pun batal. Menyentuh bahu perempuan, begini ke, begini ke, begini, asalkan bersentuh kulit je. Tapi kalau berlapik macam kita pakai baju ni kan, tak batal sebab tidak kena kulit. Tidak dikhususkan kepada orang yang tidak ada hubungan mahram, tidak semestinya, tapi dikhususkan menyentuh kepada orang yang tidak ada hubungan mahram baru batal. Kalau suami isteri batal sebab tidak ada hubungan mahram. Tak ada hubungan darah di situ. Sebab itu suami pegang isteri, sentuh, ya. Jangan guna perkataan pegang, sentuh. Supaya lebih mudah. Sebab kalau sentuh, ini pun sentuh, ini pun sentuh. Tapi kalau pegang, itu khas untuk perbicaraan tentang kemaluan. Maaf, ya. Suami pegang balik, sentuh isteri, batal. Isteri sentuh suami, batal. Gitu. Baik, kalau sama mahram tidak batal. Adik bersalam dengan kita, adik perempuan, batal tak batal sebab mahram. Batal jika memegang kemaluan yang terpotong jika nampak bentuknya. Nampak ada benda jatuh. Apa ni? Ya Allah, batal. Kalau kita pegang macam ni. Kalau pegang macam ni tak batal. Tak tahulah ada tak orang pegang macam ni. Tak batal sebab bukan perut tapak tangan. Ini tidak batal. Kalau pegang kemaluan, apa ni? Tidak batal. Ya. Kalau sentuh. Kalau pegang batal. Batal jika memegang kemaluan yang terpotong. Ini kalau tersentuh, tidak batal. Pegang hanya pada kemaluan. Itu yang cerita kita pegang-pegang tadi tu. Tidak hanya pada kemaluan yang nama sentuh, tapi juga pada bahagian lain, batal. Tidak ada kaitan sama ada syahwat ataupun tidak. Tak batal, pegang benda tu, syahwat ke tak syahwat ke, batal. Tapi kalau menyentuh perempuan, ada kaitan dengan syahwat. Itu dalam mazhab Maliki. Mazhab kita tak. Mazhab kita pegang perempuan yang tidak berlapik, ya, yang bukan mahram, syahwat ke tak syahwat ke tetap batal. Mazhab Hambali pun begitu juga, tetap batal. Cuma mazhab Hanafi agak longgar dan paling longgar. Apa dia? Sentuh syahwat ke tak batal. Mazhab Imam Malik, sentuh dengan syahwat baru batal. Gitu, ya. Baik. Kita ikutlah mazhab kita Syafi'i supaya lebih selamat. Pasal yang ke-13, perkara yang diharam dilakukan bagi orang yang berhadas kecil dan hadas besar. Apa beza hadas kecil dengan hadas besar? Yang ini kita fahami elok-elok. Hadas kecil dan hadas besar bezanya ada dua segi. Dua sudut pandang, tanggungjawab dan pantang larang. Kenapa? Hadas kecil, tanggungjawabnya kecil. Macam mana? Mot kentut. Ataupun berkencing. Ataupun berak. Kan itu dah batal wuduk tu. Tak suci dah orang dalam keadaan begitu. Bukan tak suci tu kotak dah, kecuali dia tak istinja lah. Istinja tu kena istinja. Tapi dia sendiri tak suci, tak boleh nak solat. Macam mana nak angkat dia supaya macam mana nak lepas supaya dah boleh solat, baca Quran. Tanggungjawabnya kecil je, apa? Wuduk. Tapi kalau yang hadas besar, apa dia hadas besar? 4 tu, ya. Keluar air mani, janabah kita panggil.
keluar haid, keluar darah nifas dan wiladah. Ni hadas besar ni. Tanggungjawabnya pun besar. Apa dia? Tak boleh hanya berwuduk. Nah, habis berhenti haid nanti, mandilah wajib. Mandi wajib tu besar tu tanggungjawabnya. Kenapa nak kena mandi cara yang betul, seluruh badan, lipatan-lipatan badan tu kena masuk air. Yang kita sebut tadi tu bahagian depan belakang kena air. Itu kan besar tanggungjawabnya tu. Hadas kecil, pantang larangnya kecil. Contoh, kalau orang itu dalam keadaan tidak berwuduk, apakah dia tersentuh isterinya ke, ataupun dia kentut ke, ataupun dia baru lepas berak ataupun kencing, dia boleh baca Al-Quran tetapi tidak boleh menyentuh Al-Quran. Nah, tu la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang yamassuhu menyentuh Al-Quran itu melainkan yang sudah berwuduk. Boleh duduk di dalam masjid, tapi beza dengan orang yang haid, nifas dan wiladah. Tak boleh baca Quran. Jaga-jaga tu. Kecuali satu kaul pendapat mazhab kita Syafi'i yang pendapat yang tidak popular. Boleh perempuan yang haid baca Quran dengan syarat dia jangan membaca qiraah. Dia jangan tilawah membaca, tapi zikrullah, ingat pada Allah. Ingat pada Allah contohnya begini. Dia selalu amalkan ratibul haddad ataupun ratib al-attas dan lain-lain. Al-wirdul latif. Tapi haid dia waktu tu. Boleh tak dia baca? Boleh. Dengan niat, ya Allah, saya selalu baca ni sebagai zikrullah, rutin saya. Boleh. Itu ya. Tapi jangan niat membaca qiraah. Jangan niat tilawah. Jangan ya. Baik. Satu lagi dalam pandangan mazhab kita Syafi'i, contoh adik-adik pelajar yang di Maha Tahfiz. Mereka haid ketika itu. Dan mereka wajib tasmi'. Waktu tu je lah ada kata ustaz tu ataupun ustazah tu. Waktu lain tak boleh dah sebab dah nak cuti ke whatever lah. Ketika itu bolehlah dia guna pendapat yang tidak popular. Pendapat ini pendapat yang lemah. Dalam mazhab kita Syafi'i, apa dia? Bolehlah dia niat zikrullah kerana keadaan tadi tu. Keadaan dia kena tasmi' wajib. Kalau tidak dah cuti semesta. Ustaz ni pun ada urusan. Ustazah ni pun ada urusan, tak boleh nak tasmi'. Maka dia boleh tasmi' hafazan dia tu dalam keadaan begitu. Atau termasuk juga ustazah yang mengajar Quran. Dia mesti mengajar. Kalau tak mengajar waktu tu, mungkin orang akan tak dapat pengajaran ataupun waktu lain payah nak jumpa. Dia mengajar Quran ni, boleh. Dia niat tidak tilawah, tidak qiraah tetapi zikrullah. Boleh ya? Orang yang hadas besar tak boleh duduk dalam masjid. Ini pendapat kuat dalam mazhab kita Syafi'i untuk muslimat jaga-jaga ya. Walaupun maaf ya pakai padnya. Walaupun pakai yang perempuan punya itu tak boleh. Apa ilahnya? Ilahnya bukan ditakuti darah kotor tu jatuh. Sebab dengan teknologi zaman sekarang ni, maaf ya, dengan perempuan punya tuala, maaf ya, tu sangat canggih sehingga boleh menahan darah daripada jatuh ya. Tetapi ilahnya adalah dirinya sendiri itu yang tak bersih. Diri dalam keadaan haid kan. Itu yang menyebabkan tidak boleh duduk dalam masjid. Kalau lalu saja boleh. Itu pun lalu dengan syarat tidak ditakuti darah tu jatuh. Kalau darah tu jatuh walaupun lalu saja tak duduk, haram. Gitu ya. Apa beza hadas dengan najis? Hadas melibatkan diri sendiri. Najis melibatkan benda kotor seperti tahi, muntah. Hadas kita sendiri, hadas besar, hadas kecil, kita yang berhadas. Yang disucikan ketika berhadas itu adalah badan. Adapun najis yang dibersihkan, yang disucikan badan, pakaian dan tempat. Tempat apa? Tempat kita solat tadi tu. Situ kan ada najis, bersihkan contohnya. Baik, perkara yang haram dilakukan sekiranya terbatal wuduk ataupun dalam keadaan hadas kecil. Terbatal wuduk ni mungkin disebabkan kencing ataupun berak ataupun kentut ataupun tersentuh kulit perempuan ajnabi tanpa berlapik. Faslun man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'. Sesiapa yang telah batal wuduknya diharamkan atasnya melakukan 4 perkara. Tak boleh buat. As-salah, solat.
At-tawaf, tawaf. Massul mushafi, memegang mushaf Al-Quran, wa hamluhu, dan membawa mushaf Al-Quran. Kenapa solat? Sama ada solat fardu atau sunat. Termasuk juga sembahyang jenazah. Sujud tilawah. Bila baca surah yang ada sujud tilawah, sunat sujud tilawah ya. Fala tuti'hu wasjud waqtarib. Terus kita sujud. Itu namanya sujud tilawah. Sujud syukur dapat sesuatu yang menggembirakan. Lalu dia pun Allahu Akbar terus sujud. Kemudian dia salam. Ini sujud syukur dan khutbah Jumaat. Tak boleh juga. Dia mesti ada wudu'. Insya-Allah. Ini kita cerita mazhab kita. Mazhab lain kita ada pandangan berbeza. Perkara yang haram dilakukan dalam keadaan junub, yang haram dilakukan sekiranya terbatal wudu' atau dalam keadaan hadas kecil. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'. Diharamkan ke atas orang yang berjunub. Orang yang dalam tak mandi hadas lagi, ya. Apa? 6 perkara. As-salah, tak boleh solat. At-tawaf, kenapa tawaf tak boleh? Sebab dia qiyas kepada solat. Massul mushafi, menyentuh mushaf Al-Quran. Wa hamluhu, membawa mushaf Al-Quran. Wal lubthu fil masjidi, berhenti di dalam masjid. Kalau berjalan terus tak apa. Wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Baik, hukum memegang dan membawa dan memegang tafsir Al-Quran. Dia ada hukum dia. Boleh, harus, jika tafsir lebih banyak daripada ayat Al-Quran. Haram jika tafsir sama banyak atau sedikit daripada ayat Al-Quran. Tuan-tuan, nota yang saya sediakan di sini, semuanya ada di dalam buku tuan-tuan. Iaitu buku Misbahud Duja Syarah Safinatin Najah. Ya? Baik, khilaf. Tidak tahu mana satu yang lebih banyak. Tak tahu kita mana satu banyak tafsir ke ayat, maka dibolehkan bawa dan pegang. Tafsir tadi mengikut Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Tapi haram mengikut Imam Ar-Ramli, Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, Imam Ali Syubramalisi, Imam At-Tabalawi, Imam Ibn Qasim dan Imam Al-Bajuri. Lebih ramai pendapat yang mengatakan tidak boleh sebab ihtiyat. Hati-hati kita. Takut-takut lebih ayat Quran, sudah kita takut berdosa. Perkara yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang dalam keadaan haid. Tadi, dalam keadaan tidak berwuduk. Yang kedua, dalam keadaan junub, tak mandi hadas besar lagi. Ini dalam keadaan haid, apa yang tak boleh? Wa yahrumu bil haidhi asyaratu asya, bukan asyariti, ya. Asyaritu, asyaratu asya. Haram kepada orang yang keluar darah haid 10 perkara. As-salah, solat. At-tawaf, tawaf. Wa massul mushafi, menyentuh mushaf Al-Quran. Wa hamluhu, membawa mushaf Al-Quran. Wal lubthu fil masjidi, berhenti di dalam masjid. Tambah lagi. Wa qiraatul Quran, selesai tadi kan, ni tambah lagi baca Quran. Ni tambah lagi. Was-saumu, orang yang haid tak boleh puasa. Wat-talaq, ditalakkan. Wal mururu fil masjidi in khafat talwithahu, lalu di dalam masjid kerana ditakuti darah haid akan mengotorinya. Wal istimta'u baina surrati wa rukbah, beristimta' antara suami isteri, ya, di antara pusat dan lutut. Pusat dan lutut. Tak boleh nak beristimta' kawasan ini. Takut-takut terbuat benda itu. Maklum sajalah suami isteri. Baik, yang dikatakan wal-lubthu fil masjid, berhenti dalam masjid, ada hukumnya. Hukum perempuan yang haid duduk dalam masjid. Sama-sama, ya. Dilihat beberapa keadaan. Kalau dia khawatir haid boleh kotorkan masjid, haram masuk ke dalam masjid. Dia sendirilah yang tahu. Sebab dia yang tahu banyak mana darah haid yang keluar. Dan preparation, tuala wanita yang dia pakai itu mampu tak mampu. Apabila tidak, maksudnya tidak khawatir, boleh masuk tanpa duduk, menetap tetapi makruh. Boleh masuk, tapi jangan duduk jalan. Itu pun ada urusan. Duduk menetap
haram secara mutlak. Sama ada dia khawatiri akan mengotorkan masjid atau tidak. Tu yang saya sebutkan tadi tu. Dia haid, duduk dalam masjid. Hukumnya tak boleh mazhab kita Syafi'i. Bukan kerana darah tu jatuh tak jatuh ni. Sama ada dikhawatirkan akan mengotorkan masjid atau tidak darahnya tadi tu. Tak. Kenapa dia tetap haram secara mutlak? Disebabkan dirinya sendiri itu tidak bersih, tidak suci. Boleh ya? Membaca Al-Quran. Hukum membaca Al-Quran bagi orang yang junub dan haid. Pertama, haram. Jika membacanya memang dengan tujuan qiraah, membaca Al-Quran. Atau disertai tujuan lain seperti zikir. Qiraah dan zikir. Once ada perkataan zikir, once ada qiraah tak boleh langsung. Inilah pendapat yang disepakati oleh Imam Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan Imam Ar-Ramli, dan pendapat inilah yang difatwakan. Ya gitu. Ada khilaf juga. Jika membacanya memang dengan tujuan berzikir atau tidak ada tujuan tertentu. Ada je yang namanya qiraah itu terus tak boleh. Tapi kalau setakat berzikir, ada khilaf. Jumhur dibolehkan secara mutlak, tu yang saya sebut tadi tu. Guru Quran yang mengajar Quran. Kalau dia tak mengajar, takut orang lain tak pandai ataupun tak ada masa yang lain ataupun payah nak jumpa, dia pun mengajar. Boleh. Jumhur kata mutlak boleh. Tapi syarat mesti niat zikir saja. Jangan niat zikir dan baca Quran, tak boleh. Ada je yang nama baca Quran memang tak boleh. Imam Az-Zarkashi haram jika ayat tertentu hanya ada di dalam Al-Quran. Apa dia? Hamim, Alif Lam Mim. Jika ada dalam selain Al-Quran, contohnya dalam hadis, dibolehkan. Seperti Bismillah, kan ada dalam hadis. Alhamdulillah ada dalam hadis. Atau Subhanallah ada dalam hadis. Boleh, yang itu tak apa. Hukum membaca Al-Quran bagi orang yang junub dan haid, mazhab lain. Supaya kita lebih luas wawasan kita. Boleh tak guna pendapat ini nanti? Hukumnya boleh bila kita dah tahu macam ni. Mazhab Hanafi boleh dengan syarat bukan tujuan membaca Al-Quran seperti berdoa, mengeluarkan dalil dan lain-lain. Waktu belajarlah ni. Iaitu untuk orang junub. Untuk orang perempuan haid ada dua pendapat. Pendapat pertama boleh, pendapat kedua tak boleh dalam mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, untuk orang junub baca Quran boleh jika membaca sebahagian ayat sahaja, bukan lengkap. Sebahagiannya. Apa? Alhamdulillah. Tak habis Rabbil Alamin. Gitu pula ya. Untuk perempuan yang haid, boleh jika membaca sebahagian ayat sahaja, bukan lengkap. Sama je. Sama dalam mazhab Maliki. Hambali, dua-dua haram. Mazhab Syafi'i ada lagi pengecualian sikit tadi. Hukum berdiri, al-makthu. Tadi duduk ni berdiri di dalam berdiam diri, bukan berdiri, berdiam diri, al-makthu, di dalam masjid bagi orang yang berhadap besar mengikut mazhab. Jumhur mazhab Syafi'i tak boleh, haram juga. Perempuan yang haid haram, bagi yang junub pun haram juga. Ini pendapat guru kami Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada juga ulama yang membolehkan. Apa dia? Al-Imam Ibn Munzir, Al-Imam Al-Muzani, beliau kan anak murid Imam Syafi'i. Untuk perempuan haid, itu memang haram lah. Tapi bagi yang junub, yang tak mandi hadas besar lagi tu, boleh, kata mereka. Ulama mazhab Hanafi, haram kecuali jika berada di Masjidil Haram untuk mengerjakan tawaf, boleh. Bagi yang junub, haram. Malikiyah, dua-dua haram. Itu pula dalam bab ni mereka agak tegas ya. Apa ni berdiam diri? Maksudnya lama dalam masjid, duduk dengan kuliah dan sebagainya. Kalau setakat lalu boleh. Mazhab Hanbali sebahagiannya membolehkan dengan syarat berwuduk terlebih dahulu dan tidak bimbang darah akan menitis. Mungkin sebahagian inilah yang dipegang oleh pendapat orang yang membolehkan ya. Untuk perempuan haid, walaupun dia haid, boleh duduk. Syarat wuduk dulu.
Yang kedua, pastikan darah tak jatuh. Mazhab Syafi'i tidak fikir jatuh tak jatuh. Haid saja haram terus. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali boleh. Syarat wuduk dulu. Dan pastikan darah tak jatuh. Boleh dipastikan itu, boleh duduk. Bagi yang junub, boleh dengan syarat berwuduk terlebih dahulu. Seolah-olah mazhab Hambali mengisyaratkan wuduk satu yang kuat. Wuduk itu seperti satu yang kuat. Walhal dalam permasalahan hadas besar tidak akan terangkat dengan wuduk, sebab wuduk hanya mengangkat hadas kecil. Boleh ya? Baik. Tadi al-maqsu duduk lama dalam masjid bagi orang yang berhadas besar. Ini pula melintas di dalam masjid bagi orang berhadas besar. Tadi berat sikit, hukuman tadi berat tadi, al-mukthur. Sebab duduk lama dalam masjid. Nah, ini pula al-ubur. Ubur ni lalu. Lalu ni lebih ringan. Mazhab Syafi'i, kita letak mazhab Syafi'i sebab mazhab kita kan senang kita nak ingat. Mazhab Syafi'i kata begini, perempuan haid atau nifas haram jika bimbang darah akan menitis. Haram. Makruh jika tidak ada hajat dan tidak bimbang darah akan menitis. Tak ada hajat pun, tapi saja nak lalu. Tapi dia tak bimbang darah menitis sebab dia dah persiapkan yang selengkapnya untuk jangan menitis. Harus boleh jika ada hajat dan tidak bimbang darah akan menitis. Boleh ditimbangkan itu, boleh? Semula ya. Jika dia bimbang menitis, haram. Jika dia tak ada hajat tapi dia tak bimbang darah tu, makruh. Tapi kalau ada hajat, boleh. Boleh, tidak makruh. Asalkan tidak bimbang darah akan menitis. Kalau bimbang juga darah menitis, tetap jadi makruh. Tetap jadi haram. Ya. Yang penting darah yang tadi. Orang yang junub boleh sebab dia tak melibatkan darah. Dia tak mandi lagi. Tak mandi, hadas lagi. Saya tengah cerita sedikit ya. Ada seorang yang sangat alim. Beliau ini dipanggil Ain Tarim. Ain Tarim maksudnya ulama paling dihormati. Beliau dikatakan waliullah. Al-Habib Hasan ibn Abdullah ibn Umar Asy-Syatiri. Abang kepada Al-Habib Salim. Habib Salim ini dipanggil Sultanul Ulama. Dahlah ulama, sultan kepada ulama lain beliaulah. Berdua rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Cerita abang beliau ini almarhum Al-Habib Hasan ibn Abdullah ibn Salim Asy-Syatiri. Habib Hasan ibn Abdullah ibn Umar Asy-Syatiri. Beliau ni wali Allah. Ketika beliau mengajar, ada anak murid tegur. Memang ada silap sikit lah. Tapi mana mungkin menegur guru dalam majlis ramai-ramai macam ni. Jadi beliau pun dengan senyum ditegur ya oleh anak muridnya. Dia pun angkat pandangannya. Beliau pun kata, bagus kamu tegur saya. Lebih kurang bahasa Arab ya. Bagus kamu. Tapi kamu sendiri pun tak mandi wajib lagi. Kamu tegur saya. Kamu sendiri pun tak mandi wajib lagi. Memang benar budak ni tak mandi wajib lagi. Allah. Itulah dia. Ittaqu firasatal mu'minin fa innahum yanzuruna bi nadratillah. Jaga-jaga firasat orang-orang yang beriman sebab mereka melihat dengan pandangan Allah. Itu satu cerita. Teringat cerita tentang orang yang tak junub, orang yang dalam berjunub tadi tu. Satu lagi kisah seorang ulama iaitu Al-Imam Syatibi. Al-Imam Syatibi ada dua. Satu yang punyai kitab Al-I'tisam dengan Al-Muwafaqat dalam kitab fiqh dan usul fiqh. Bukan ini yang kita nak ceritakan. Yang kita nak ceritakan Al-Imam Syatibi dalam ilmu qiraah. Imam dalam ilmu qiraah. Beliau adalah seorang yang buta. Oleh kerana itu beliau mengajar tak bawa kitab. Untuk memudahkan pengajaran,
selalunya beliau akan minta murid yang paling depan duduk dekat dengan dia, paling dekat dengan dia, iqra, baca. Bila baca, yang lain punya kitab ya, boleh semak, dia akan syarah. Masya Allah, syarah, syarah, syarah. Itulah yang berlaku banyak tahun. Apa yang berlaku ialah suatu hari Imam Syatibi, dia buta, yang selalu minta supaya anak murid pertama lah yang membaca sebab dia paling dekat. Satu hari beliau katakan wallazi ya'ti thaniyan falyaqra. Hak mai kedua dia yang baca. Hak mai kedua dia yang baca. Yang datang nombor dua dia yang baca. Walhal yang selalunya guru ini Imam Syatibi tak suruh pun yang kedua ketiga datang, tapi yang awal tu. Hairan kawan tu. Dan dia yang tahu. Orang lain tak tahu kisah dia. Kenapa? Wallazi ya'ti thaniyan falyaqra. Yang datang nombor dua, dia yang baca. Subhanallah hadirin. Apa yang berlaku ialah Al-Imam Syatibi ini Allah bagi penglihatan batin walaupun zahirnya buta. Dan ini diakui oleh anak muridnya sendiri. Anak murid tadi yang duduk depan tadi tu, sebenarnya dia memang selalu baca. Banyak masa dia yang baca. Tapi entah lagu mana satu malam tu, satu hari, sementara nak tunggu guru ni datang, Imam Syatibi datang, dia terlelap tidur. Dalam terlelap tidur tu, dia bermimpi, maaf ya, mimpi junub, mimpi bersenggama, mimpi junub. Ketika bangkit daripada tidur, tengok, ya Allah, dah nak masa Tok Guru masuk ni. Akhirnya dia pun berebut, dia celapak, dia pergi masuk dekat Tok Guru mengajar. Tak, dan mandi junub. Kerana dia nak mendapat kelebihan duduk paling depan guru dan nanti guru suruh baca. Itu satu kemuliaan bagi murid-murid zaman dulu. Zaman sekarang tak berapa berani. Maaf ya, tak berapa berani baca kitab gundul. Baca kitab yang tak ada baris. Nah, lagu mana ini? Hadzal kitabu ka hadzal kitabi. Nuhibbuhu ka, apa macam bacanya, nuhibbuhi ke? Macam mana? Jadi orang zaman sekarang, walaupun tidak semua. Masya-Allah. Tuan-tuan, dia jadi terkejut sangat-sangat. Macam mana seorang guru yang buta, Allah ujinya dengan tidak boleh melihat. Tetapi Allah bagi anugerah kepadanya hati yang sangat jernih, hati yang sangat tajam, sehingga hatinya, insting dia tahu bahawa anak murid di hadapan tu, maaf, tak mandi lagi, tak mandi junub lagi. Itulah kisah orang-orang yang saleh. Ittaqu firasatal mu'minin fa innahum yanzuruna bi nadratillah. Nah, takutlah kamu dengan firasat orang-orang yang beriman sebab mereka melihat dengan pandangan Allah. Maksud Allah bantu dalam penglihatan mereka. Sebelum kita balik, ada dalam 15 minit lagi ni, saya nak kongsikan satu amalan ya untuk kita amalkan sama-sama, untuk kita maafkan sama-sama. Tadi kan cerita wali-wali Allah tadi kan, melihat orang. Contoh yang saya sebut tadi Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Demikian Syekh yang buta tadi itu sangat alim dalam ilmu qiraah, Al-Syekh Asy-Syatibi. Kita pun takut. Dia tengok orang macam ni, mungkin dia tu orang biasa je, tapi mungkin dialah wali Allah. Kerana orang yang saleh, jiwanya bersih. Al-Habib Ali Al-Habsyi yang menulis kitab Sumtud Durar, beliau nasihatkan dan beliau ijazahkan amalan untuk kita baca juga. Sebelum kita nak jumpa orang saleh, sebelum kita nak jumpa wali-wali Allah, ya,
baca ini 3 kali. Allahumma asturna bisitrikal jamil, 3 kali. Ha? Allahumma asturna, ya Allah tutupkanlah kami bisitrikal jamil, dengan tutupanmu yang indah. Mudah-mudahan orang salih tadi itu taklah lihat keaiban di badan kita ni, di diri kita ni. Itulah antara doanya ya. Diijazahkan pada semua sekali ketika nak berjumpa orang yang salih, orang yang baik, orang yang ikhlas. Manalah kita tahu dia boleh tengok kita, tembus pandangannya dengan izin Allah semuanya ya. Jadi bacaannya Allahumma asturna, ya Allah tutupkanlah kami bisitrikal jamil, bisitrika al-jamil, dengan tutupanmu yang sangat indah. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Talak. Haram suami mentalak isterinya yang sedang haid, yang telah digaulinya. Ada kemungkinan hamil walaupun sah talaknya. Boleh. Maksudnya sah talak tapi perbuatannya haram. Ada ke? Sah tapi haram. Ada? Contoh ya. Seorang lelaki yang solat dengan rantai emas beketul-ketul. Orang kaya, kalau rukuk tu Allah berat, mah. Sah ke batal solatnya? Solatnya sah. Sebab tak ada kena-mengena emas dengan solat. Kecuali emas najis lah. Kecuali. Sah. Tapi perbuatannya haram. Sebab dia telah memakai perhiasan iaitu emas yang tidak dibolehkan oleh syarak. Nabi pernah berada di atas mimbar dan Nabi angkat emas. Hadza halalun linisa'i ummati wa haramun lirijaliha. Ini emas. Halal untuk perempuan zaman ke. Tapi haram untuk lelakinya. Jadi halal boleh untuk perempuan, untuk lelaki tak boleh. Itu yang sebut tadi tu. Solatnya sah tetapi perbuatannya haram. Gitu. Banyak lagi contoh lain ya. Baik, talak tadi tu, talak ini dinamakan talak bid'ai, iaitu talak bid'ah. Sah. Sah. Walaupun sah tapi hukumnya adalah haram. Jika isteri yang dalam keadaan haid meminta untuk ditalakkan dengan memberi sesuatu kepada suaminya, tak tahanlah dengan perangai suaminya, selalu panas baran, kadang-kadang memukul dan sebagainya, dia pun tak tahan. Dia minta ni. Ini namanya talak khulu'. Jika tidak haram dan jika suami mentalakkannya. Walaupun hukum asalnya tak boleh dalam arti kata sangat dibenci. Tetapi kalau jatuh juga talak sah. Tapi perbuatannya haram. Isteri yang telah diceraikan terpaksa berada dalam tempoh iddah yang panjang. Kenapa? Sebab wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Perempuan-perempuan yang ditolak itu hendaklah menunggu dalam 3 quru'. 3 quru' ni apa maksudnya? Ada pendapat kata 3 kali bersih. Ada pendapat mengatakan 3 kali haid. Jadi kalau isteri yang diceraikan terpaksa berada dalam tempoh iddah yang panjang. Kenapa? Tadi kan dia haid. Ni ditolak waktu haid ni. Jadi dia kena menunggu lagi panjang lagi. Sebab itu bagi pendapat yang mengatakan hendaklah 3 kali suci. Tadi kan haid. Bila haid habis ni barulah kena tunggu dulu, tunggu suci. Barulah dikira satu suci tu, kemudian suci lagi, baru suci lagi.
Tapi kalau pendapat mengatakan 3 kali haid, itu haidnya itu dah jadi cepat. Sebab dia haid ketika ditalak itu telah 1 quru'. Nah, kemudian menunggu 2 lagi. Itu pendapat mazhab ya. Pasal yang ke-14 kita khatamkan pada petang ini sebab yang membolehkan tayammum. Tayammum tu menepuk debu yang suci. Faslun asbabut tayammumi thalathatun. Sebab-sebab yang boleh bertayamum 3 perkara. Faqdul ma'i, tidak ada air. Wal maradu, sakit. Wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram. Air diperlukan untuk menghilangkan haus binatang yang dimuliakan. Tayamum dari segi bahasa bermaksud syarak menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua tangan. Sebab anggota tayamum 2 je, muka dan tangan. Kalau anggota wuduk, tambah lagi kepala, tambah lagi kaki. Sebagai ganti wuduk atau mandi wajib. Dengan syarat yang tertentu. Bukan bermakna kalau wuduk, kita ambil pasiak, buh kat muka, pasiak, buh kat sini. Kepala, kaki tak. Kalau mandi wajib, lagi teruk masuk, menggelupuk dalam pasiak. Nah, bukan. Ini memang ada kisah ni. Kisah para sahabat yang dia tengah junub. Maka tak tahu, ayak tak ada. Akhirnya menggelupuk masuk dalam pasiak. Nah, Masya Allah. Ini untuk libayanil hukmi, untuk membayankan, untuk menjelaskan hukum. Caranya ialah sama ada orang itu wuduk ataupun mandi wajib, sama je. Apa dia? Tepuk muka, buang, tepuk tangan, sudah. Itulah wuduknya, itulah mandi wajibnya. Itu sebagai rukhsah, keringanan. Tapi ada syarat-syarat tertentu itu. Baik ya? Baik. Apa syaratnya? Faqdul ma', tidak ada air. Air tidak ada dalam 2 keadaan. Tidak ada air di kawasannya, kawasan dia sendiri, atau di kawasan sekitarnya. Tapi syarat, setelah mencarinya dengan kadar jarak boleh mendengar suara orang menjerit. Jerit. Jauh mana tu? Atau kadar anak panah yang dilepaskan. Anak panah, tarik, lepas, kat mana dia boleh pergi. Dalam fiqah dipanggil haddul ghawth. Haddul ghawth ni had yang boleh kita minta tolong. Tolong! Kat mana dengar suara tu? Kena cari dulu air sejauh itu. Tak ada juga, baru boleh. Tidak boleh menggunakan air kerana tidak cukup. Yang tadi kena cari dulu. Sejauh mana cari itu? Sejauh anak panah dilemparkan. Berapa jauh, berapa meter tu. Gitu ya. Berapa ratus meter tu. Tidak boleh menggunakan air kerana tidak cukup. Tak boleh. Sebab air itu tak cukup. Air sangat berharga. Atau cukup air itu, tapi untuk binatang ternakan sahaja. 2. Atau cukup mendapatkan air, atau takut mendapatkan air kerana binatang buas, ada harimau lepas. Contoh. Atau ada musuh kat luar. Atau takut hartanya dicuri, ada perampok kat jalan. Atau kena rompok jika ditinggalkan. Itu tak apa. Itu tak apa. Bolehlah guna ayat ketika itu. Baik. Ayat pula. Bolehlah bertayamum ketika itu. Wal maradu, sakit. Iaitu sakit yang tidak boleh menggunakan air. Kerana ditakuti akan memudaratkan sakitnya kalau guna air. Ada air, tapi kalau guna nanti lukanya semakin mudarat gitu ya. Sekiranya orang sakit itu berhadas besar dan hendak mendirikan solat, dia hendaklah bertayamum sebanyak 2 kali. Kenapa? Pertama, dia mandi hadas besar. Yang kedua, mendirikan solat. Sekali untuk mandi hadas dan sekali untuk menggantikan wuduk. Tadi. Satu untuk mandi hadas besar, satu untuk berwuduk untuk solat. Sembahyang dalam keadaan ini tidak perlu diqadha. Cara wuduk dan tayamum di anggota wuduk berbalut. Tengok ya, orang yang kena simen ataupun handy plus, whatever ya. Baik. Luka berbalut di tangan. Tangan kan anggota anggota tayamum ya. Baik, caranya begini.
basuh muka, apa ni? Wuduk dulu ya. Wuduk, basuh muka. Kemudian boleh pilih bertayamum terus. Basuh muka, lap, bagi kering. Tayamum, muka, tayamum, tangan. Ya. Kemudian barulah basuh bahagian tangan yang tidak luka. Saya bagi contoh gini ya. Baik. Kita guna cara yang pertama dulu. Basuh muka. Sudah, ambil tuala keringkan. Basuh, letak debu, tayamum. Muka, tayamum tangan. Barulah basuh tangan yang tidak luka. Kat mana tak luka? Sini. Nak basuh. Basuh. Sebab luka kat tangan tadi kan. Barulah kita selesaikan menyapu sebahagian kepala dan kaki dan seterusnya. Ini bahagian tangannya ni. Atau begini. Basuh bahagian muka sudah. Ini lebih senang sebenarnya. Basuh bahagian tangan yang tidak luka. Sekaligus je. Barulah bertayamum. Ini lebih senang. Barulah bertayamum. Contohnya basuh muka. Luka kat sini kan. Basuh. Ini plaster. Basuh yang tidak kena. Sebelum masuk basuh kepala, tayamum. Tayamum. Barulah basuh kepala dan basuh kaki dan seterusnya. Boleh ya? Ini untuk apa ni? Untuk tangan. Baik. Yang kedua. Untuk luka berbalut di tangan dan kaki. Faedahnya sama macam tadi. Tangan sama, cuma kaki je. Tapi sama juga mana satu dulu, mana satu kemudian. Baik. Ini agak panjang ya. Basuh muka macam tadi juga, macam tadi sama. Bertayamum macam sama, barulah basuh tangan yang tidak luka. Kemudian kepala. Sebab kepala tak ada masalah. Sekarang kaki pula. Kaki, kalau nak senang, ikut cara macam tadi, bertayamum juga. Yang sebelah kiri ni, semua tayamum dulu baru basuh. Barulah basuh kaki yang tak luka, barulah habis. Cara yang kedua, basuh tangan baru tayamum. Basuh kaki baru tayamum. Ini cara saya. Basuh tak luka, baru tayamum. Baru bahagian kepala sebab tak sakit. Kemudian pilih lagi. Tapi kita pilih yang basuh kaki yang tak luka baru bertayamum. Yang nombor ni yang lebih senang lah. Baik, saya tunjuk begini. Di sini luka tangan dan kaki saya sebelah kanan. Caranya basuh muka. Muka tak ada masalah basuh muka. Cara yang pertama tadi, tayamum dulu. Habis basuh muka, keringkan, tayamum. Barulah teruskan basuh tangan. Tangan yang tak luka tadi. Basuh. Kepala basuh. Sampai ke kaki, boleh pilih tayamum ke basuh kaki dulu. Kalau ikut cara tadi kan tayamum dulu. Tayamum dululah senang. Tayamum. Macam biasa, 2 kali tayamum. Barulah basuh kaki yang tak sakit. Cara kedua, tayamum dikemudiankan. Macam mana? Basuh muka. Basuh tangan terus yang tak sakit. Itu yang kata ni lebih senang. Habis sebelum itu, barulah bertayamum. Tayamum. Baru kepala. Basuh kaki terus. Habis kaki baru tayamum. Rasanya ini lebih senang. Tapi yang pentingnya ialah boleh pilih. Sama ada kita nak pilih tayamum dulu, basuh bahagian yang tak cedera. Basuh dulu baru tayamum, dua-dua boleh. Yang ini kena hadam dulu dekat rumah ya. Untuk yang bertampal, solat wajib dan tidak wajib diulang, ini perlu pemahaman yang agak dalam. Kita postponkan dan kita tangguhkan untuk esok hari, insya-Allah. Setakat ini dahulu Ustaz, dan kita akan sambung insya-Allah pada esok pukul berapa? Pukul 9 ya. Pukul 9 ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita sebenarnya agak laju. Agak laju ni, saya sengaja lajukan sebab kita takut tak sempat. Paling kurang kita dapat khatam yang Arab itu, dan tuan-tuan berusaha untuk faham apa yang kita syarahkan daripada pagi sampai ke saat ini. Mohon maaf semua, kita akan sambung esok pagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.